Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أدخلنا مدخل الصدق وأخرجنا مخرج الصدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kasihi Tuan Imam, seluruh pegawai-pegawai masjid, ahli jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi sama-sama kita menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah. Sama-sama kita mendoakan kesejahteraan umat Islam, terutama di negara Palestin. Mudah-mudahan mereka diberikan perlindungan dan diberikan kemenangan, insya-Allah. Menyambung tafsir ayat 102 surah Al-Baqarah, ayat tentang sihir. Kita dah baca sikit. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Orang-orang Yahudi mengikut apa yang dibaca oleh syaitan pada kerajaan negeri Sulaiman. Saya dah sebut ketika mana Nabi Sulaiman AS, ini cerita Israiliyat lah, kehilangan cincinnya dan syaitan mengambil kesempatan untuk memperdaya salah seorang isterinya yang bernama Aminah, sehingga beliau baginda alaihissalam kehilangan kerajaan selama 40 hari. Dan disitulah syaitan-syaitan mengambil kesempatan untuk menulis benda-benda yang khurafat, benda-benda yang mengarut, sihir-sihir dan sebagainya, dan diletakkan di bawah tahta Nabi Sulaiman AS. Dan ini yang disebut dalam kitab-kitab tafsir. Jadi Israiliyat yang sebegini kita tak ada kewajipan nak percaya. Benda-benda yang mungkin betul dan mungkin tak betul. Wa ma kafara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tidak kufur. Semua nabi maksum, terpelihara daripada sifat kufur dan juga sifat maksiat. Nabi tak buat maksiat, Nabi tak akan kufur walaupun sesaat, walaupun sekejap. Ini akidah kita. Adapun yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam di syurga, adakah Nabi Adam berbuat dosa? Nabi Adam tidak berbuat dosa. Di syurga seperti mana peperiksaan, periksa lulus ke tak lulus. Jadi Nabi Sulaiman tak dapat nak, Nabi Adam tak dapat nak meneruskan lagi berada dalam syurga kerana tak lepas ujian untuk tidak makan buah khuldi. Buah khuldi pun yang bagi nama iblis.
Seperti mana Allah sebut, ala adullukuma ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Iblis kata dekat Adam alaihissalam, Iblis kata dekat Hawa, Iblis kata, adakah korang berdua nak pokok khuldi? Apa khuldi? Kekal. Mana perkataan kekal tu dibawa untuk menggoda, menarik perhatian. Sampai sekarang perkataan kekal di mulut-mulut peniaga. Kalau perempuan, ubat kekal cantik, kekal remaja, kekal awet muda. Kalau lelaki, kekal juga, kekal tahan lama. Tuan-tuan fahamlah apa dia kan. Kekal ni sentiasa menjadi buah mulut peniaga-peniaga untuk memperdaya pembeli-pembeli, customer-customer. Yang lelaki dengan kekal lama je terus beli. Yang perempuan dengan kekal muda remaja je terus grab, ambil terus. Jadi perkataan kekal tu dimulai oleh iblis. Kekal, siapa yang makan pokok ni, buah ni, kekal terus hidup di syurga. Wa mulkil la yabla. Yang kedua, iblis tipu dan perdaya, disebut mulkin, kerajaan yang tak akan musnah. Jadi itu ujian di syurga, bukan ada taklif dosa atau pahala. Jadi semua nabi maksum, tidak ada buat dosa. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Tetapi yang kufur adalah syaitan. Syaitan dalam Islam ada dua. Dalam surah Al-A'raf sebut syayatinil insi wal jin. Syaitan manusia dan syaitan jin. Syaitan manusia, syaitan bukan sebenar, maksudnya manusia-manusia yang berperangai syaitan. Apa perangai syaitan? Menarik orang ke arah maksiat. Itu tugas syaitan. Tunjuk orang jalan ke neraka, perdaya orang untuk ke neraka. Jadi mana-mana manusia yang buat kerja sama, tarik orang buat maksiat, perdaya orang untuk masuk neraka, samalah. Itulah dipanggil apa? Syayatinil ins, syaitan manusia. Dan apakah yang dimasukkan dalam ayat ini? Syaitan manusia ke syaitan jin? Kata ulama, maksud dalam ayat ini ialah syaitan kedua-duanya sekali. Al-arjah anal murad bihim syaital insi wal jin. Syaitan manusia dan juga syaitan ini pendapat kedua. Pendapat pertama kata annal murad bihim maradatul jin. Maksud di sini ialah syaitan jin. Syaitan jin. Maksud dalam ayat ini syaitan jin. Ada pendapat kedua kata syaitan manusia pun termasuk. Tapi kita ambil pendapat pertama, maksud di sini adalah syaitan manusia yang kafaru, yang kufur, yu'allimuna an-nasa sihra. Maknanya sihir ni berasal daripada syaitan. Syaitan yang tulis jampi serapah yang diletakkan di bawah tahta singgah sana. Apa singgah sana? Kerusi kot. Singgah sana ni nama apa? Nama-nama istana kan? Santapan, beradu, singgah sana. Kita santapan makan, beradu tidur kan. Singgah sana kerusi lah kan. Singgah sana, singgah sini, singgah mana-mana kan. Itu bahasa-bahasa istana, bahasa-bahasa orang istana. Jadi di bawah kerusi, di bawah singgah sana tadi diletakkan sihir-sihir oleh syaitan. Bila Nabi Sulaiman meninggal, maka syaitan ambil. Saya dah sebut semalam kemarin kan, bagaimana Nabi Sulaiman meninggal. Saya tak habiskan cerita tadi, cerita tersebut. Masa Nabi Sulaiman meninggal, tak ada siapa yang tahu, termasuklah jin-jin yang buat kerja. Dalam Al-Quran sebut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Al-Quran sebut
Tidak ada siapa yang tahu kematian Nabi Sulaiman kecuali setelah dabbatul ardi, anai-anai yang makan min sa'atah, yang makan tongkatnya. Falamma kharra, dah lama mati barulah jin-jin tahu. Agak-agak berapa lama kalau satu almari ke perkakas ke dimakan oleh anak-anak? Lama kan? Berapa bulan agak-agak. Dia bukannya sehari dua hari kita tinggal terus makan, tak. Ada sahabat saya tu, dia lama tinggal, kitab dia dekat rumah mak dia berbulan-bulan, tak tahu bulan ke tahun, lama lah. Sekali dia angkat, luar je ada, kulit je ada, dalam tu lerai. Kesian, nak menangis. Kitab ni dah lah rare, mahal, jadi tak ada rezeki lah. Habis. Lama, maksudnya lama. Mana lama? Setelah sekian lama, anak-anak makan tongkat tersebut, maka kharra. Falamma kharra, Allah sebut bila jatuh Nabi Sulaiman, bila tongkat jatuh, maka Nabi Sulaiman pun jatuh. Tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Allah sebut, kalaulah, mana bila Nabi Sulaiman jatuh, barulah jin tahu Nabi Sulaiman sudah mati sekian lama. Maka di situ jelas mengatakan, kalaulah jin ini tahu benda gaib, tentulah mereka tak terus bekerja dalam keadaan terhina, sedangkan Nabi Sulaiman sudah tiada. Kalau dia orang tahu Nabi Sulaiman dah mati awal, dia orang tak buat kerja dah. Dia orang tak buat kerja. Dia orang tak tahu. Tapi manusia sering mencari jin-jin ni, mencari jin untuk nombor ekor lah, apa panggil, mengangkung, mengangkung apa, ada silah dia kan, ngangkung ke apa kan, ngangkung, cari apa, cari nombor ekor. Dia puja, dapatlah nombor ekor kan. Ini semua syirik, mengarut, dosa besar, tak boleh. Allah sebut, "Lau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin." Kalaulah jin ini tahu benda gaib, pastilah jin-jin tak buat kerja terus dalam keadaan penat, terhina, sedangkan Nabi Sulaiman sudah tiada. Itu cerita pasal Nabi Sulaiman semasa kewafatan dan selepas kewafatan baginda Nabi Sulaiman. Yu'allimuna an-nasa as-sihr, syaitan-syaitan yang mengajar manusia akan sihir, syaitan yang ajar. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila wa Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, sebuah tempat, sebuah negara. Jadi di sini Ataf ni apa ataf bahasa Melayu? Ataf ni kata sendi, dan maka, kemudian, atau, itu ataf dalam bahasa Arab. Mana dia sambung daripada ayat wattaba'u. Mereka mengikut apa yang syaitan baca, dan juga mereka mengikut apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Itu maksud dia. Ayat ni panjang kan. Di sini disebut pada awal ayat wattaba'u, orang Yahudi ikut. Jadi dalam ayat ni orang Yahudi disebut ikut dua perkara. Pertama, orang Yahudi ikut apa yang dibaca oleh syaitan daripada sihir-sihir. Yang kedua, orang Yahudi ikut apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil. Siapa malaikat tersebut? Harut dan Marut. Dia ada kisah Israiliyat juga, tapi kisah yang tak betul lah. Kalau yang tadi 50-50 kan? Kisah yang perempuan Nabi Sulaiman nama Aminah terpengaruh dengan syaitan yang merupa dengan rupa manusia. Itu 50-50. Kita tak pegang, kita tak tolak. Wallahu a'lam. Yang ni saya sebut awal-awal, yang ni tak betul. Cerita Israiliyat yang tak betul ni, mengarut ni, apa dia sebut?
sebagai iktibar lah, bukan iktibar, sebagai lepas ni kalau dengar jangan percayalah. Macam kisah Nabi Daud saya cerita semalam kan, Nabi Daud mengintai itu mengarut. Nabi Daud seorang nabi tidak buat benda-benda maksiat. Maka kisah dua malaikat ni, bila Allah cipta manusia kan, maka menyebabkan malaikat kata manusia ni sering buat maksiat, sering buat maksiat. Jadi Allah nak uji siapa di antara kalian yang sanggup aku berikan dia nafsu seperti manusia dan dia turun ke bumi, cuba try sama lah kan? Cuba try test cuba turun ke bumi dengan nafsu, agak-agak boleh tahan tak? Jadi malaikat Harut Marut ni kata kami boleh kan? Kami sanggup, kami ada nafsu pun kami lawan, kami ingat Tuhan. Maka Allah pasang nafsu dekat dia orang, dekat apa Harut dan Marut. Bila sampai ke dunia, mereka tiba-tiba digoda oleh perempuan namanya Zuhrah Zuhrah, dan akhirnya mereka tak tahan godaan, mereka buat maksiat. Panjang cerita dia kan. Bila buat maksiat, maka Allah hukum dia orang, hukum kedua-dua malaikat tersebut, dan hukum perempuan tadi jadi planet Zuhrah. Nampak macam kelakar pun ada kan. Itu dalam kitab sebut. Jadi ulama ramai kata ini cerita yang batil, sebab malaikat boleh buat maksiat. Sebab Allah sebut dalam Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat Allah sebut la ya'sunallaha ma amarahum, malaikat tak akan buat maksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, buat apa yang Allah perintah. Jadi kisah Israiliyat kita boleh terima kalau tak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Sekiranya bertentangan, maka kita tolak. Itu kita punya stand lah. Asalnya kalau tak bertentangan, Nabi sebut hadis, cerita, boleh cerita, bukan sebagai akidah, bukan sebagai syariat, sekadar cerita, wala haraj, tak ada masalah. Tapi kalau bertentangan, maka dia masuk dalam kategori yang ketiga. Saya dah sebut sebelum ni kan, Israiliyat ada 3 yang sahih, yang Nabi dah approve, seperti kisah Juraish. Kisah Juraish saya dah sebut kan. Yang kedua, tak ada kesahihan dan tak ada bertentangan. Kita boleh cerita kan, kita banyak cerita orang Melayu, si tanggang lah, apa lagi cerita Melayu, apa lagi sembel si tanggang yang sama macam tanggang, apa dia, mungkin betul mungkin tak betul, ceritalah pengajaran, bukan akidah, bukan apa. Yang ketiga yang bertentangan, macam kisah Nabi Daud mengintai itu mengarut. Kisah malaikat buat maksiat ni pun benda yang batil kata ulama. Tapi saya sebut sebab benda ni sebut dalam kitab tafsir. Kau tuan-tuan baca kitab yang tebal-tebal kan, tengok kan malaikat buat maksiat kan. Jadi benda yang bertentangan kita tolak tepilah. Wa ma yu'allimani min ahadin. Jadi Harut dan Marut tadi dia turun ke bumi, ditugaskan untuk mengajar sihir tersebut, hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Setiap kali dia ajar manusia, dia kata innama nahnu fitnah, kami ni ujian, jangan kufur. Kami ni adalah ujian kepada manusia semua. Jadi makna fitnah ialah ujian ya. Tidak ada makna fitnah tuduhan. Orang Melayu sering salah guna ayat Quran, terutama ayat 217 dan 191. Cuba cek balik. Wal fitnatu asyaddu minal qatl wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah lebih dahsyat daripada membunuh, fitnah lebih besar daripada membunuh. Tidak ada dalam Quran fitnah makna tuduhan. Tuduhan itu bahasa Melayu. Tuduhan dalam bahasa Arab apa? Saya dah sebut buhtan.
Nabi sebut wa in lam yakun fihi faqad bahatta. Kalau benda tu kita sebut pasal orang, benda tak betul, namanya buhtan. Allah sebut dalam Quran, faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu. Orang-orang yang menyakiti orang beriman lelaki dan orang beriman perempuan yang lain sedangkan mereka tak buat, hanya tuduhan, faqad ihtamalu buhtanan, mereka telah menanggung buhtan. Mana sebenarnya buhtan? Macam saya tengok bahasa Kedah pula, mu'tan. Ada orang Kedah sini, mu'tan ni rambutan jadi ya, mu'tan dekat sama pula. Mu'tan apa dia mu'tan makan mu'tan, apa mu'tan, rupanya rambutan orang Kedah. Mu'tan. Jadi ingat, tuduhan yang sebenar dalam bahasa Arab buhtan, bukan fitnah. Fitnah ni bahasa Melayu. Jadi salah besar, boleh masuk neraka tuan-tuan, sebab mentafsirkan Quran ikut akal, bukan ikut acuan Quran, sunnah dan para ulama, boleh masuk neraka. Man fassara al-Quran bi ra'yih, sesiapa yang tafsir Quran dengan pandangannya, hawa nafsunya, maka falatabawa maq'adahu nar, tempatnya neraka. Jadi tuan-tuan boleh tengok dalam kitab apa, tafsir apa yang bawah JAKIM tu, Pimpinan Rahmat, tengok ayat 191 ayat 217. Tengok bawah tu dia tulis. Maknanya tak ada fitnah dalam bahasa Arab, dalam Quran hadis tuduhan. Fitnah asalnya innama nahnu fitnah, kami ni ujian. Tapi dia ada banyak makna. Ada 9 ke 8, lebih 8 makna fitnah. Mana syirik, mana ujian. Jadi apa maksud wal fitnatu asyad bil qat? Bukan yang tuduh. Sebab saya pernah forum kan, orang yang glamour sebelah saya, dia guna ayat ni. Tajuknya fitnah cyber di Johor kan, forum. Itu masa dulu Johor tak sekat penceramah luar lah, sekarang dah tak boleh lah, dah lama tak masuk Johor kan. Johor, Perak dah tak boleh dah penceramah luar. Selangor masih boleh lagi. Selangor ni terbuka kan, selagi mana ada tauliah lah. Selangor, KL boleh penceramah luar. Johor dah tak boleh, Perak pun tak boleh. Tuan-tuan, dia sebut ayat wal fitnatu asyad min al-qat. Jangan buat sesuatu yang tak betul tentang orang. Jangan sebut benda tak betul, tuduh orang. Quran kata fitnah ni lebih dahsyat daripada membunuh. Tak betul. Fitnah ada 2 makna dalam ayat tersebut. Jumhur kata makna fitnah di sini ialah seksaan yang orang kafir buat kepada Nabi. Kan ayat sebelumnya, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyad min al-qat. Dan bunuhlah orang kafir bila mereka bunuh kamu, dan halau mereka di mana kamu jumpa mereka. Jadi mungkin ada orang kata, kenapa nak bunuh orang kafir yang nak serang kita? Kenapa nak halau mereka? Kan benda tak elok, bunuh orang, halau orang. Allah balas, Allah jawab, Allah counter. Fitnah yang mereka buat lagi dahsyat daripada bunuh. Apa fitnah? Mereka siksa, mereka bunuh sahabat. Itu lagi dahsyat daripada kita terus berdiam diri kan, tak menyerang mereka kembali. Itu maksud ayat tersebut. Yang kedua, kata Imam Mujahid, seorang mufassir, makna fitnah tersebut ialah syirik. Syirik yang ada pada mereka lebih dahsyat daripada kita membunuh dan menghalau mereka. Bukan makna tuduh. Ini dah jadi satu benda yang merata-rata, benda yang tak betul ni, dan boleh menyebabkan dosa yang besar kerana mentafsir Quran tidak mengikut acuan Quran, sunnah dan para ulama yang muktabar. Wallahu alam. Jadi kita sambung minggu depan, fayata'allamuna. Ini jenis-jenis, nanti kita akan sebut tentang jenis-jenis sihir. Antaranya apa? Disebut sini sihir pemisah. Di antaranya sihir pemisah sangat bahaya. Sekarang ni banyak saya dengar kan, terutama orang-orang muda-muda lah, yang mana dia dengki sebagainya, dia pisahkan, dah tak selera dengan isteri sendiri, walaupun isteri cantik, walaupun suami segak, bergaya, kaya, tak ada, hilang selera kerana sihir-sihir pemisah ini. Jadi kita akan bahas lebih lanjut pada minggu hadapan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina.
Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina innaka sami'ud du'a. Allahumma ahrusna bi'ainaka allati la tanam wa الذي لا يرام. اللهم انصر الاسلام على المسلمين المجاهدين واهلك اعداءك اعداء الدين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبكي منهم احدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.